Assalamualaikum. Jadi kita akan masuk kepada chapter ke-7, iaitu chemical bonding. Okey, ikatan kimia. So learning outcome yang akan kita cuba capai pada hari ini, first adalah write a Lewis dot symbol of an atom. Okey, and then yang kedua, state the octet rule. Alright, and then describe macam mana octet rule itu terhasil. Okay, and then kita akan cuba tengok juga the formation of ionic bonding dan juga covalent bonding. Alright, Lewis dot symbol. Okay, so ini adalah contoh Lewis dot symbol. Lewis dot symbol is surrounding dots represent the valence electron. So kalau kita lihat dekat sini, dalam period kedua dan juga period ketiga in your periodic table, so ini adalah contoh-contoh Lewis dot symbol. Okay, untuk grup 1, okay, grup 1, so maksud dia ada satu valence elektron, so dia akan mempunyai satu dot. Okay, grup 2, 2 dot, grup 3, 3 dot, grup 4, 4 dot dan seterusnya lah, sehingga grup 18 ada 8 valence elektron, maksud dia akan ada 8 dot. Okey, so maksud dia Lewis dot symbol hanya menunjukkan bilangan valence elektron. Okey, bukan menunjukkan keseluruhan elektron, tetapi hanya valence elektron. Alright, macam mana kita nak tulis Lewis dot symbol? Alright, macam mana kita nak tulis Lewis dot symbol? Okay, Lewis dot symbol. So dia mudah saja. Katakanlah kita akan ada satu elemen X, maksudnya yang unknown. Okay, kita tidak tahu location ataupun kedudukan atom tersebut dalam periodic table. Let's say dia mempunyai 13 proton. So caranya ialah dengan kita menuliskan electronic configuration. So based on proton number and number of electron, so we can write the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, so sebab dia ada 13 elektron, maka inilah dia punya electronic configuration. And then selepas itu, oleh sebab kita akan identify the number of valence electron. So this is the valence shell. Okay, ini adalah valence shell. So maksud dia valence elektronnya adalah 2 campur dengan 1 sama juga dengan 3. Okay, jadi apakah Lewis dot symbolnya? So kita tuliskan dia punya simbol untuk elemen X. Oleh sebab dia ada 3 valence elektron, maka kita akan tulis dot 3 dot. 1, 2, 3. Alright, 1, 2, 3. Okay. Okay, let's say katakanlah kita ada satu elemen yang lain, iaitu elemen katalah elemen Y, so mempunyai 16 valence ataupun 16 proton number. Jadi kita tuliskan dia punya electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, 3p4. Jadi kita tentukan berapakah valence elektronnya. Kalau kita lihat kat sini, valence elektronnya adalah 2 campur dengan 4 sama juga dengan 6. Jadi apakah Lewis dot symbolnya? Maka kita akan tulis Y. So cara nak menulis, kita kena letak single dot dahulu. Okey, maksud dia kita tak boleh terus letak double dot begini. Okey, 2, 4, 6. Okey, itu adalah cara yang salah. Alright, so itu adalah cara yang salah. So caranya ialah kita kena letak single 1 dot, 2, 3, 4. Okey, dan kita ada lagi 2 elektron, maka kita kena letak pasangan untuk
setiap satu. So 5, 6. Okey. Begitu caranya. Alright. Sama juga kalau kita tengok yang atas tadi. Untuk X, so sebab dia ada 3 valence elektron, so kita tak boleh letak begini. So itu adalah cara yang salah lah. Okey, jadi kita kena letak single dulu. 1, 2 dan 3. Okey. So itu adalah cara penulisan Lewis dot symbol. Okey, Lewis dot symbol. Alright. Jadi kalau kita lihat ada beberapa contoh. Okey, so kalau untuk sodium grup 1, maka Lewis dot simbolnya adalah seperti itulah. Satu valence elektron, so akan ada satu dot. Begitu juga kalau kumpulan 15 ada 5 valence elektron, maka penulisan Lewis dot simbolnya adalah seperti ini. Okey, akan ada 3 unpaired dot. Okey. Dan juga kalau kumpulan 17 ada 7 valence elektron, maka Lewis dot simbolnya adalah seperti ini. Okey, kita akan ada satu unpaired dot. Okey. Satu dot mewakili satu elektron. Alright, satu dot mewakili satu elektron. Okey. Alright. So itu adalah cara penulisan Lewis dot symbol. Okey, kita lihat octet rule. Apa itu octet rule? So two atoms other than hydrogen tend to form a bond, okay, by losing or gaining or sharing electron. Right? So ada dua atom. Okay, apabila dia membentuk ikatan, so ada cara sama ada dengan cara kehilangan ataupun penerimaan ataupun perkongsian elektron. Donating, receiving, or by sharing electron until it is surrounded by 8 valence electron. Okay. So dia akan menyamai dengan konfigurasi gas adi. Okay. Configuration gas adi ataupun gas kumpulan 18. Okay. Noble gas configuration. Alright. So itu adalah octet rule. Okay, octet rule. Okay. Alright, so kita akan lihat contoh-contoh chemical bonding yang akan melibatkan transferring, okay, either receiving ataupun donating ataupun by sharing elektron. Okay, so seperti yang kita telah pelajari ataupun seperti yang kita sedia maklum, chemical bonding ada dua jenis ikatan, iaitu ionic bond dan juga covalent bond. Okay, ionic bond dan juga covalent bond. Apa itu ionic bond? Okay, ionic bond boleh juga kita namakan dia sebagai electrovalent bond. Okay, electrovalent bond. So dia form di antara metal, okay, normally metal group 1 and group 2, okay, and maybe ada juga group 3, group 13, dan juga non metal. Okay, non metal ni biasanya pada kumpulan 15, 16, 17. Alright. Metal group 1 dan juga group 2. Okay, kemungkinan group 13. Alright. So type of intermolecular forces adalah electrostatic force between positive and negative charge. Okay, positif maksud dia cation dan juga negatif adalah N ion. Alright, positif cation, negatif adalah N ion. Okay, formation of ionic bond. So macam mana ionic bond terhasil? Ionic bond terhasil by transferring electron. Okay, pemindahan elektron. Okay, metal element. Okay, metal element normally akan
donate elektron dan non-metal akan receive elektron. Okay. And then total number of elektron yang loose ataupun dikeluarkan by metal atom ataupun didermakan mestilah sama juga dengan number of elektron receive ataupun gain by non-metal. So dia kalau dua elektron yang dikeluarkan oleh logam, maka dua elektron jugalah yang akan diterima oleh bukan logam. Mari kita lihat contoh pembentukan ionic bonding. Okey, menggunakan Lewis dot symbol. Okey, menggunakan Lewis dot symbol. Kata okey, sebagai contoh adalah sodium tidak balas dengan klorin. So seperti kita maklum, sodium adalah kumpulan satu dan dia mempunyai satu dot, manakala klorin kumpulan 17 mempunyai 7 valence elektron dan ada 7 dot. Okey, oleh sebab sodium adalah logam kumpulan satu, maka sodium akan memindahkan elektron, satu elektron kepada klorin. Dan hasilnya kita akan dapati sodium akan membentuk Na+, manakala klorin akan membentuk Cl-. Alright. So itu adalah satu contoh formation of NaCl. Okay. Dan formula dia adalah NaCl. So look at another example. Okay, contoh yang lain. Sodium tidak balas dengan oksigen. Sodium mempunyai satu dot, manakala oksigen mempunyai 6 dot. Dan kalau kita lihat di sini ada dua dot yang tidak berpasangan. Okey. Ada dua dot yang tidak berpasangan. So untuk mencapai oktet, jadi dua elektron ataupun setiap satu elektron daripada sodium akan dipindahkan kepada oksigen yang tidak berpasangan. So ini akan menyebabkan sodium membentuk Na+, manakala oksigen membentuk 2-. Okay. Right. Kita lihat contoh yang lain. Okay. Okay, use Lewis dot symbol to depict monoatomic ion formed from each of the following reactant and predict the formation of the compound. Okay, between magnesium and chlorine, and other one is calcium and oxygen. Alright, so kita lihat kat sini pembentukan ionic bonding. Okey, contoh yang pertama adalah di antara magnesium. Okey, magnesium dan juga chlorine. Okey. So first step, kita kena tuliskan dia punya Lewis dot symbol. So caranya ialah dengan kita menuliskan electronic configuration untuk kedua-dua atom. Jadi kalau kita lihat kat sini, magnesium ada 12 proton number, maka electronic configuration ni adalah seperti berikut. Manakala klorin mempunyai 17 proton number, jadi electronic configuration juga adalah seperti berikut. So daripada situ kita akan identify number of valence electron for both atom. So kalau kita lihat kat sini, magnesium ada 2 valence electron, while chlorine have 7 valence electron. Oleh sebab itu, apabila kita lukis ataupun tuliskan Lewis dot symbol, magnesium akan ada 2 dot. Manakala chlorine akan mempunyai 7 dot. Okey. 7 dot. Jadi, untuk mencapai oktet, magnesium akan mengeluarkan 2 elektron. Okey.
kedua-dua elektron. Manakala untuk klorin, untuk mencapai oktet, klorin hanya memerlukan satu elektron, sedangkan magnesium akan mengeluarkan dua elektron. Oleh sebab itu, di sini kita memerlukan dua atom klorin untuk menyeimbangkan, mengimbangi elektron yang dikeluarkan oleh magnesium. Right? Jadi, so kita akan satu elektron daripada magnesium akan dipindahkan kepada satu atom klorin, manakala satu lagi elektron juga akan dipindahkan kepada klorin yang satu lagi. Jadi hasilnya ialah magnesium akan kehilangan kedua-dua dot dan akan membentuk Mg2+. Manakala klorin pula akan daripada 7 dot akan menjadi 8 dot setelah menerima satu elektron. So dia akan membentuk Cl-. Oleh sebab klorin ada dua atom yang terlibat, jadi kita akan tuliskan 2 di situ. Okey. Untuk membentuk MgCl2. Okey. MgCl2. Cara penulisan yang ini tidak ada masalah. Okey. Kalau kita nak ataupun kalau kita nak tulis Mg2+, okey, sebelah kanan kita ada Cl minus 1. Sebelah kiri kita letak lagi 1 Cl minus. Pun dibenarkan. Right? Juga dibenarkan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tindak balas di antara oksigen dan juga kalsium. Jadi kalsium kalau kita lihat, dia mempunyai 20 proton number, manakala oksigen mempunyai 8 proton number. Jadi kalsium akan ada 2 dot, manakala oksigen mempunyai 6 valence elektron. So oksigen akan ada 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Akan ada 6 dot. So kalsium akan mendermakan kedua-dua elektron kepada oksigen. Right? So kalsium akan mendermakan 2 elektron untuk membentuk Ca2+, manakala oksigen akan menerima 2 elektron membentuk 2 minus. Alright. Jadi dia hanya melibatkan satu oksigen dan satu kalsium. Okey. So itu adalah contoh pembentukan ionic bonding. Right. Kita akan tengok pula satu lagi jenis ikatan kimia, iaitu dipanggil covalent bond. Okey. Kalau ionic bonding by transferring electron. So kalau covalent bonding by sharing. Okey. Bond in which 2 electrons are shared by 2 atoms. Right? Sharing. So covalent bond normally di antara non-metal dan juga non-metal. Okey, sebagai contoh adalah H2. Right? So simbol covalent bond kita akan letak satu garisan line. Okey. Satu garisan. Alright. Macam mana pembentukan? Okey, pembentukan covalent bond. Sebagai contoh, katalah hidrogen dan juga
chlorine menggunakan Lewis dot symbol. So sama juga kita tuliskan Lewis dot symbol bagi setiap atom. So chlorine mempunyai satu valence elektron, jadi dia ada satu dot. Manakala Cl mempunyai 7 valence elektron, jadi akan ada 7 dot. Okey. Jadi oleh sebab dia tidak melibatkan pemindahan elektron, cuma perkongsian elektron, maka kita tidak menggunakan anak panah full headed. Okey, full headed. So kita hanya menggunakan anak panah half headed. Half headed, so menunjukkan dia berkongsi. Jadi daripada sini kita akan dapat H berkongsi dengan satu elektron pada Cl. Right? Ataupun boleh juga untuk nak membezakan ikatan yang dikongsikan, maka kita tuliskan kedua-dua elektron ni dalam bentuk satu garisan line. Okey. So untuk menunjukkan dia berkongsi elektron. Right. Ataupun contoh yang lain, katakanlah kita ada fluorine ataupun fluorine gas, pembentukan untuk covalent bond. Jadi tindak balas di antara fluorine dan juga fluorine. Fluorine kumpulan 17, bermaksud fluorine akan ada 7 dot. Okey, begitu juga dengan atom fluorine yang satu lagi. Jadi kedua-dua fluorine atom akan berkongsi satu elektron untuk membentuk ikatan covalent. Okey. So, itu adalah contoh pembentukan covalent bonding. So, kalau kita lihat perbandingan antara dua ikatan covalent bond by sharing. Okay, sharing 2 or more electrons between atoms. Right, kalau ionic bond, attraction that occurs between ion and cation and anion. Okay, and then dia berlaku di antara two non-metal atom. So kalau untuk ionic bond between metal and juga non-metal atom. Okay, so itu sahaja